Sesi yang pertama ini kita cuma menjalankan kajian berkaitan dengan pusat sumber sekolah sahaja, bukan berkaitan dengan PMP. Jadi pemikiran cikgu cuba terjurus kepada pusat sumber sekolah. Jadi sebabnya semua, kalau kita perhatikan, semua tajuk ialah meningkatkan. Yang menurunkan tu kita tak tahu. Selama ni dah menurunkan, tapi kita cuba meningkatkan. Jadi sementara juruteknik kita menyediakan persiapan, bersama-sama kita pada ini ialah Dr. Chow, Wakil Pengarah Mata Perguruan Perlis, yang juga merupakan sifu kepada cikgu-cikgu kita yang membentangkan kajian-kajian ini. Jadi mungkin Dr. Chow akan bertanya soalan lah kot. Tak ada mengaku Dr. Chow. Okey. Jadi pembentang-pembentang kita akan kita umumkan dari semasa ke semasa mengikut masa, ya, untuk tengah hari ini. Jadi untuk sesi yang pertama, kertas yang pertama ialah pembentangan dari Wakil Sekolah Kebangsaan Gua Nangka. Jadi wakil, tuan-tuan, guru besar, puan-puan, bukan ambil perhatian tetapi berilah penghargaan kepada wakil-wakil sekolah cikgu. Pertama sekali, penghargaan dari segi tanyalah soalan. Tanyalah soalan oleh sebab cikgu-cikgu ni memerlukan soalan. Ya. Khasnya kepada guru-guru besar ataupun penekanan. Ya. Baik, kita majlis yang segala hormatnya silakan Cikgu Jamalul Aslina untuk membentangkan kertas kerja yang pertama. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Encik Nordin, yang berbahagia Profesor maaf, gemuruh lebih. Okey, terima kasih Pengerusi Majlis, yang berbahagia Dr. Tambi Subahan bin Muhammad Merah, Profesor Dr. Fatimah, saya rasa tak bersama di sini, Dr. Chow Fok Meng sebagai jurulatih kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya yang berbahagia Puan Mazniah dari EPRD. Sebelum memulakan ni, saya mohon maaflah sekiranya ada salah dan silap. Okey, kajian tindakan yang saya jalankan di Sekolah Kebangsaan Gua Nangka ialah meningkatkan amalan peminjaman buku mengikut sistem MM. Okey, di situ ada isu kajian latar belakang masalah PSS Sekolah Kebangsaan Gua Nangka. Sekolah kami ni keadaan fizikal bangunan PSS tidak tersusun. Bilik BBM terletak di bangunan lain, manakala bilik pusakaan dan bilik tayang iaitu bilik media di bangunan lain. Jadi tak strategik lah dari segi fizikal tu. Seterusnya, pusakaan kami di Sekolah Gua Nangka agak sempit. Satu kelas sahaja, jadi tak menampung pelajar sekolah seramai 470. Lagi pula sekolah tersebut tidak terdapat penghawa dingin di bilik perpustakaan. Dengan kebanyakan sekolah, saya rasa sekolah yang lama-lama, sekolah rendah lah, memang akan mengalami masalah ini. Untuk tujuan itu kami telah mengkajilah satu isu kajian bagaimana untuk nak memberi
pelajar-pelajar ramai datang ke perpustakaan. Dengan keadaan yang saya sebutkan tadi, memang pelajar-pelajar tak berminat. Pertama dah sempit, lepas tu mereka merasa panas kan. Jadi bila tak ke perpustakaan, maka mereka tak membaca. Jadi di sini saya ingin menggalakkan mereka membaca. Tinjauan awal yang saya dapati dari pengalaman, memang murid-murid macam saya sebutkan tadilah, memang tak berminat langsung untuk ke perpustakaan. Kalau pergi pun masa rehat, kalau dia orang sampai, tengok-tengok ada ramai dah dalam tu. Memang pelajar yang lewat-lewat sikit tu tak akan masuk, terus mencari inisiatif lain. Jadi perpustakaan tak masuk, maka pembacaan tak berjalan. Fokus kajian saya untuk menghadapi masalah ini ialah meningkatkan amalan peminjaman buku di perpustakaan dengan menggunakan sistem MM. Instrumen yang dijalankan untuk sistem MM ini ialah saya telah jalan 2 instrumen, iaitu pertama teknik soal selidik dan kedua teknik temu bual. Teknik soal selidik ni dilakukan respondennya kepada semua murid tahun 3 cemerlang. Minta maaf, umur mereka 9 tahun situ. Harap maaf lah kesilapan. 3 cemerlang, dalam kelas 3 cemerlang ini pelajar-pelajarnya ada yang sederhana dan ada juga yang cemerlang, campur. Terdiri daripada 24 orang perempuan dan manakala 12 orang adalah murid lelaki. Umur 9 tahun, harap maaf. Prosedur sistem MM. Apa yang saya jalankan dengan menggunakan sistem MM ini ialah yang pertama, dengan cara mempamerkan buku-buku menarik yang terdapat di pusat sumber di salah satu sudut khas, dan seterusnya mempamerkan buku-buku yang menarik yang dikeluarkan oleh PSS sekolah ini di perhimpunan pagi pada setiap hari. Kami adakan perhimpunan pagi 5 minit selain daripada Isnin, everyday adakan 5 minit. So di situ PSS mengambil kesempatan mempamerkan buku-buku baru kepada semua pelajar. Walaupun sasaran kami hanya murid 3 cemerlang, tapi pameran itu dilakukan kepada semua. Seterusnya, memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar yang sebelum tu, harap maaf, saya membaca sedikit sinopsis dari buku-buku yang 2-3 yang dipamerkan. Saya ambil satu, baca sinopsis sedikit, cari yang menarik-menarik tu, bagi murid-murid tadi berminat. Lepas tu akan ramailah pelajar-pelajar yang akan ke perpustakaan untuk meminjam buku tersebut. Bila dia orang tahu buku menarik, dia orang pergi walaupun dah buku tu dah habis dah dipinjam oleh orang lain, tapi oleh kerana dah pergi tu kan, dia terpaksalah pinjam buku lain. Dengan cara ni akan menggalakkan murid-murid meminjam buku di perpustakaan. Seterusnya, memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar yang banyak meminjam. Ganjaran berupa wang RM5 yang disumbangkan oleh pihak kedai sekolah. Ganjaran ini, pelajar yang mendapat ganjaran akan diberi di perhimpunan pagi oleh guru besar. Jadi murid lain, RM5 tu bagi mereka tu memang besar sangat. Jadi dia orang akan berlumba-lumba untuk meminjam buku. Pelaksanaan tindakan, saya telah jalankan pelaksanaan tindakan ini lebih kurang 15 hari. Lebih kurang 15 hari ke 20 hari untuk nak kaji sistem ini saja kepada pelajar-pelajar 3 cemerlang tadi tu. Antara pelaksanaannya, memilih buku dan pamer pada setiap hari, mempamerkan buku di perhimpunan, di sudut-sudut PSS, dan memaklumkan ganjaran. Memang sentiasa war-warkan ganjaran yang mereka akan perolehi pada jika mereka meminjam banyak buku. Jadi memang sentiasa duk dengar. InsyaAllah mereka akan beramai-ramai ke perpustakaan untuk meminjam buku.
Dan seterusnya memberi motivasi seperti saya kata di perhimpunan tadi. Bila bagi hadiah di perhimpunan, murid lain akan tengok, dia pun nak juga. Okey, seterusnya. Okey, ini hasil dapatan analisis soal selidik. Yang graf tu dapatan soal selidik. Ada 4 item yang saya telah kemukakan dalam soal selidik tersebut. Bagi kepada soal selidik ini diberi kepada pelajar-pelajar, 36 pelajar tahun 3 cemerlang tadi. Mereka ini menjawab antara soalan item yang pertama. Tengok situ 100% lah. Saya meminjam buku yang terdapat di perpustakaan sekolah dengan menggunakan sistem MM. Jadi mereka memang seronok lah untuk pinjam buku dengan menggunakan sistem yang telah dilaksanakan ini. Semua pelajar, 36 pelajar memang bersetuju dan menjawab ya, maka peratusnya adalah 100%. Begitu juga dengan item yang keempat, juga 100%. Iaitu item keempat, saya berminat meminjam buku setelah mengetahui serba ringkas sinopsis buku yang diceritakan di perhimpunan tadi. Mereka berminat, maka 100%. Manakala item yang kedua hanya 88.9% sahaja yang bersetuju, manakala 11.1 lagi tidak bersetuju. Item soalannya, saya tertarik dengan ganjaran yang diberikan sekiranya saya banyak meminjam buku di perpustakaan dengan sistem MM. Jadi tak semua yang bersetuju. Dan item ketiga, saya rasa sistem MM ini menggalakkan saya meminjam lebih banyak buku juga. Hanya 83% saja yang bersetuju. Okay, refleksi dapatan kajian. Saya sebagai pengkaji mendapat hasil yang positif dari murid-murid berdasarkan graf tadi. Walaupun tak 100% yang setuju, tetapi dia punya peratusannya 80 ke atas. Jadi hasil yang saya dapat, yang perolehi adalah positif. Dan tetapi walau macam mana pun, dalam soal selidik tersebut, pelajar ini masih lagi macam power control. Dia masih lagi soalan yang kita soal, dia jawab, sebenarnya dia takut kepada cikgu. Jadi walaupun dia nak kata tidak, tapi dia tak berani mengatakan tidak. Dia terus jawab ya. Itu saya rasa dari ini. Lepas tu masa kajian terlalu pendek. Kami hanya 15 ke 20 hari rasanya. Jadi tak sempat nak memuaskanlah semua pihak di sini. Seterusnya, pengajaran yang didapati, kita perlu pentingkan keselesaan murid untuk menjalankan apa-apa aktiviti. Setiap tindakan mestilah berlandaskan bukti. Bukti tadi adalah daripada soal selidik dan juga temu bual. Temu bual saya jalankan hanya kepada 5 orang pelajar saja. Dan jawapan yang mereka jawab tak panjang, sikit, hanya ya. Kalau anda, bagaimanakah anda bersetuju dengan sistem ini? Adakah anda bersetuju? Ya. Yang selebihnya tidak ada. Biasalah kanak-kanak kan. Seterusnya, okey, saya rasa itu sahaja soal selidik ataupun kajian tindakan yang dilakukan oleh saya dari Sekolah Kebangsaan Gua Nangka. Segala yang tidak dan akan diperbaiki lagi akan kami adakan pada gelungan yang kedua nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Cikgu Jamalul. Selina. Pembentang yang pertama Baik, kita buka soalan untuk yang bukan tak puas hati, yang ingin mengetahui lebih mendalam. Jadi dijemput. Dijemput guru besar Sekolah Kebangsaan Gua Nangka ada tak? Tak ada, abang siap-siap dah. Oh, pesan. Apa nama makanan? Tak ada juga? Budak, okey. Ya. Ya, Puan. Terima kasih.
Terima kasih Puan Masnia. Yang pertama, memang kajian ini dijalankan berseorangan sahaja dan hanya dibantu oleh Dr. Chow dan rakan-rakan kami dalam kursus sahaja. Tidak ada dari sekolah, memang tidak ada. Bukan kata mereka cikgu-cikgu lain tak tolong, tapi memang saya tak sempat untuk nak kerana masa kami sentiasa berada di PSPN, kajian tersebut bila balik untuk bagi soal selidik, maklumkan kepada murid-murid, cuma guru-guru lain tahu semasa di perhimpunan yang everyday yang saya lakukan. Lepas tu AJK Pusat Sumber saja yang menolong. Yang banyak membantu saya ialah Dr. Chow. Lepas tu MM, terima kasih Dr. Chow. Makna MM saya ialah membaca menyeronokkan. Okey, terima kasih. Soalan kedua. Oh, Amen. Cikgu ni kan kata ada tak berkongsi bersama dengan guru-guru lain di sekolah cikgu? Belum ni. Hasil kerja saya memang kami berkongsi dengan semua guru-guru dari sekolah lain, iaitu semua peserta kursus yang seramai 24 orang. Sekolah sendiri setakat tak sempat, bukan kata dia orang tak mau tolong. Memang Belum. maklum, memang dimaklumkan kepada guru besar dan PK dan seterusnya AJK Pusat Sumber saja. Yang lain tu mereka mendengar hanya di perhimpunan saja. Tapi sedia maklum lah. Ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak bela. Yang nak bela ialah Dr. Chow. Sebenarnya hasil kajian ni ialah kita bentangkan di sini yang pertama sekali. Dan kita tak pernah bentang di mana dan juga di sekolah tak pernah beritahu kita akan jalankan kajian. Tapi hasilnya tu kita tak beritahu. Kita tak dedahkan kepada sekolah lagi. Jadi hari ini ialah yang pertama. Dan maklumat yang pertama kepada tuan-tuan guru besar, pengetua, PK dan sebagainya. Ini adalah hari yang pertama. Hasil yang dibentangkan, yang dijalankan selama 3 fasa bersama Dr. Chow dengan kerjasama mata perguruan untuk mendedahkan ataupun menarik cikgu-cikgu ni ada ke alam kajian tindakan. Jadi tambahan sikit ya. Ada soalan? Ada ya. Boleh kuat sikit. Tadi. Tolong balik. Okey, terima kasih cikgu yang bertanya. Sebab tak semua 100% yang menjawab ya, saya rasa. Kan saya kata tadi ada murid dari kelas tersebut yang cemerlang dan sederhana. Sederhana bagi sekolah kami yang luar bandar tu memang murid-murid tersebut tak tahu baca langsung. Jadi dia tak tahu apa yang dia kata dan tak faham apa yang dia jawab. Bagi memang yang tu lah. Okey, itu saja jawapan saya. Okey, terima kasih cikgu. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kertas kerja ni hasilnya cuma Dr. Chow saja yang tahu. Ya. Oleh sebab Dr. Chow yang bersama dengan pengkaji ni, saya cuma lari atas bawah saja. Bukan maklumat daripada Dr. Chow lah, daripada cikgu-cikgu ni boleh dapat. Tapi yang menjadi pembimbing tu atau cikgu kata tadi apa? Rakan pembimbing Dr. Chow lah. Oleh sebab kita ada 2 fasa. Fasa pertama pada 2 dan 3 hari bulan. Ada fasa pertama 2 dan 3 September. Dan fasa yang kedua ialah pada 2 hari juga, iaitu 9 dan 10. 6, 7. Dan fasa yang ketiga baru minggu sudah. Dan kita menghasilkan dalam situ didapati bahawa saya minta maaf oleh sebab ada teknikal sikit kesilapan mencetak. Oleh sebab kita terpaksa bentangkan di sini dan kita akan keluarkan satu lagi prosedur ni mengikut perfect binding yang elok lagi lah. Yang ni adalah untuk kita bentangkan hari ni selama 2 hari ni dan esok lah. Jadi
yang pertama sekali saya harap tuan-tuan pengetua guru besar dapat bersama kita pada petang ni dan juga pagi esok. Walaupun ada surat tu yang menyebutkan tak payah sebutlah, pengetua guru besar yang tahu. Tapi saya harap oleh sebab pengetua-pengetua guru besar ada sini, jadi saya minta Azil lah bersama, bagilah sokongan kepada cikgu-cikgu kita ni, walaupun gelabah. Saya kata tak apa, gelabah tak apalah. Gitu yang guru besar dan semualah penonton kanan. Oleh sebab seperti ucapan pengarah tadi, Datin Pengarah, jadikan kajian tindakan ni satu amalan. Satu amalan. PSPN sentiasa menjalankan tugas, menjalankan tanggungjawab untuk khusus kajian tindakan, khasnya unit saya. Dan pengakuan daripada Dr. Subahan, beliau akan datang lagi pada tahun depan untuk sesi bersama 50 orang pengkaji bersama Dr. Fatimah. Dia dah mengaku dah, dan saya bimbang tuan-tuan pengetua dan guru besar, yang amat mendukakan cerita saya ialah apabila saya jemput 40, hari pertama ada 40 dan hanya yang bentang hari ini ialah 20 orang. Daripada 40 dia akan drop turun sampai tadi. Tolonglah jangan bunuh nama saya. Dah hilang macam tu. Yang hilang kot jalan pun hilang macam tu juga. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat daripada kertas tu ada 27, sebenarnya 40, 27 yang dicetak, tetapi yang bentang ialah 20 orang saja. Jadi sesi kita tamat pada masa ini dan kita sambung pada jam 2:30 petang di Dewan ini juga. Jemaah tengah hari disediakan di foyer ruang regar maktab.